Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.32 Mei bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, Datuk Seri Abdul Hamid Badur dilantik Ketua Polis Negara bagi tempoh 2 tahun. Kediaman hangus, wanita warga emas ditemui maut dalam kebakaran. Jabatan Kehakiman Amerika sahkan set barang kemas ibu Joe Low dipulangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inovasi dan teknologi digital perlu lebih dikuasai selain dipergiatkan lagi agar dapat diguna dengan lebih meluas dalam projek pembinaan perumahan awam di negara ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, pendekatan baru seperti penggunaan sistem binaan berindustri digital IBS dilihat mampu menjadi solusi utama bagi menangani isu permintaan serta penawaran rumah mampu milik di masa hadapan. Tun Dr. Mahathir berkata penggunaan teknologi tinggi dalam sektor pembinaan akan dapat mengekalkan tenaga kerja tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan negara terhadap pekerja asing. The digital manufacturing for construction will not only help the government build the affordable homes of the future, but will result in faster construction, a substantial reduction in foreign workers' dependency in the construction sector, substantial upskilling and localization of the Malaysian construction workforce, superior quality. I was informed that the affordable homes will be built on the same standard as high-end luxury homes. This is the type of disruptive technology the country needs more of. Penggunaan IBS yang dilengkapi dengan maklumat pemodelan bangunan BIM turut dilihat mampu membantu kerajaan untuk membina 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun. Bagaimanapun, ia perlulah dilengkapi dengan akses kepada kemudahan pengangkutan awam bersepadu serta infrastruktur lengkap bagi memastikan aktiviti ekonomi setempat akan terus dirangsang dan mengalami pertumbuhan. Tun Dr. Mahathir berkata demikian ketika Majlis Perasmian Kilang Gamuda IBS di Banting, Selangor pagi tadi. Kilang seluas 27 hektar itu merupakan kilang IBS terkini di Malaysia dengan keupayaan membina 10,000 unit rumah dan 16,000 pot bilik mandi setiap tahun. Selain pengurangan 70% tenaga buruh, ia membolehkan rumah mampu milik yang disediakan siap 12 hingga 18 bulan lebih awal serta kos yang lebih murah. Pemangku Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur dilantik secara kontrak sebagai Ketua Polis Negara bagi tempoh 2 tahun. Pelantikan itu berkuat kuasa Sabtu ini hingga 3 Mei 2021. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan berkata, pelantikan itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dengan nasihat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad atas perakuan Suruhanjaya Pasukan Polis. Datuk Seri Abdul Hamid menggantikan Tan Sri Muhammad Fuzi Harun yang bersara wajib bermula esok. Beliau mula menyertai Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM sebagai Inspektor Pelatih pada 4 November 1979. Datuk Seri Abdul Hamid menjawat pelbagai jawatan sehingga dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Pengarah Cawangan Khas 1 pada 2009. Beliau kemudian ditukarkan ke Jabatan Perdana Menteri pada 18 Ogos 2015 sebelum dilantik sebagai Pengarah Cawangan Khas tidak lama selepas Pakatan Harapan PH mentadbir kerajaan. Datuk Seri Hamid Badur mula mendapat perhatian pada 2015 apabila mendedahkan ada pihak tertentu menyembunyikan saksi utama dalam siasatan kes 1MDB selain mendesak siasatan secara telus semasa menjawat jawatan Timbalan Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman. Tan Sri Muhyiddin yang juga pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tan Sri Muhammad Fuzi di atas segala sumbangan dan khidmat bakti yang diberikan sepanjang tempoh perkhidmatan beliau sebagai Ketua Polis Negara sejak 4 September 2017.
Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini membebaskan bekas pegawai khas kepada bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein yang direman berhubung dakwaan mengatur projek termasuk pembekalan pesawat bernilai kira-kira 1.8 juta ringgit 2 tahun lalu. Magistrate Syahwira Abdul Halim membenarkan lelaki bergelar Datuk berusia 50 tahun itu dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebanyak RM30,000 dengan seorang penjamin. Pasport lelaki berkenaan turut diserahkan kepada SPRM. Siasatan SPRM terhadap suspek dijalankan mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Ia memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Suspek direman selama 3 hari bermula Selasa lalu bagi membantu siasatan SPRM berhubung kes berkenaan. Dia ditahan kira-kira pukul 12.30 hari ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Isnin lalu. Siasatan awal mendapati lelaki berkenaan dipercayai menerima rasuah daripada beberapa syarikat kontraktor sebagai balasan mendapatkan projek pembekalan peralatan pesawat yang dianggarkan bernilai kira-kira 1.8 juta ringgit pada tahun 2017. SPRM juga sedang mengesan beberapa lagi individu dan syarikat pembekal peralatan pesawat di seluruh negara yang disyaki ada kaitan dalam kes berkenaan. Seterusnya, perbicaraan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dihadapi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak berkaitan 25 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana berjumlah 2.28 bilion ringgit sekali lagi ditangguhkan. Perbicaraan itu yang sepatutnya bermula 14 Mei ini ditangguhkan ke 19 Ogos depan. Tarikh baru itu ditetapkan Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequeira. Ia selepas beliau membenarkan permohonan pendakwaan bagi memberi laluan kepada perbicaraan kes SRC International yang sedang berlangsung. Colin membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan Peguam Negara Tommy Thomas dan Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib. Tan Sri Muhammad Syafiee tidak membantah permohonan pendakwaan itu. Hakim kemudian menetapkan perbicaraan bermula pada 19 Ogos hingga 29 Ogos dan bersambung pada 2 September hingga 14 November depan. Colin turut mengingatkan kedua-dua pihak supaya memberi komitmen terhadap kes 1MDB berikutan adalah kali kedua perbicaraan membabitkan kes itu ditangguhkan. Sebelum ini, pihak pendakwaan memfailkan notis usul supaya perbicaraan 1MDB ditunda sementara menunggu perbicaraan kes SRC International selesai. 21 Jun depan ditetapkan sebagai pengurusan kes 1MDB. Sementara itu, Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat mengesahkan penjaga set barang kemas yang dikaitkan dengan 1MDB dipercayai diberikan oleh ahli perniagaan kontroversi Joe Low kepada ibunya Evelyn Goh akan dikembalikan kepada negara itu. Dalam pemfailan terbaru di Mahkamah bertarikh 1 Mei, DOJ berkata pihaknya kini mencapai persetujuan dengan peguam bagi menjaga berkenaan untuk memulangkan barang kemas bernilai hampir 1.7 juta dolar atau lebih 7 juta ringgit itu. Barang kemas berkenaan adalah sepasang anting-anting dan cincin belian yang sepadan. DOJ bagaimanapun tidak menamakan penjaga terbabit. Pada November lalu, DOJ dilaporkan meminta bantuan Bangkok untuk mengeluarkan waran berhubung barang kemas yang dikaitkan dengan isu 1MDB itu. Waran berkenaan dikeluarkan kerana DOJ percaya Evelyn Goh berada di Thailand. Partners who have Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Seorang wanita warga emas ditemui rentung di atas katil rumahnya dalam kebakaran di Jalan Besi, Kampung Baru Buntung di Ipoh pagi tadi. Mangsa Lee Su Noi, 66 tahun, tinggal di rumah berkenaan bersama seorang adiknya yang tidak berada di rumah ketika kejadian. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh, Muhammad Subri Husin berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 6.56 minit pagi. Katanya, sebaik tiba, bomba terus melakukan operasi pemadaman bagi mengelakkan kebakaran daripada merebak ke rumah bersebelahan disebabkan jarak rumah yang terlalu dekat. Menurutnya, api dapat dikawal 10 minit kemudian dan selepas itu baru pihaknya menemui mayat mangsa di atas katil dalam bilik rumah berkenaan. Dan semasa kita tiba di tempat kejadian ini juga, terdapati kebakaran hampir 70% lah musnah. Dan pada masa yang sama kita telah menemui seorang mangsa lah yang terbakar dan meninggal lah. Dan dipercayai dia duduk bersama dengan seorang adik dia lagi lah yang pada masa itu
telah keluarlah daripada rumah, hanya tinggal kakak dia seorang saja. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Tambahnya, pihak forensik masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Seorang lelaki maut apabila kereta yang dipandunya bertembung dengan sebuah lori di Jalan Besar Pancang Bedena, Sungai Besar, Selangor awal pagi tadi. Kemalangan kira-kira jam 5.50 pagi itu turut mengakibatkan 2 lagi cedera. Siasatan mendapati pemandu kereta Myvi dari arah Teluk Intan sedang menuju ke Tanjung Karang memasuki arah bertentangan di kilometer 45 Jalan Teluk Intan, Klang, lalu melanggar sebuah lori kerana tidak sempat mengelak. Setelah menerima panggilan kecemasan, pasukan bomba dan penyelamat bergegas ke lokasi kejadian. Mangsa didapati tersepit di bahagian tempat duduk pemandu dan meninggal dunia di tempat kejadian. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Sabri Arifin, 67 tahun, manakala isteri mangsa mengalami kecederaan di bahagian kaki dan telah dikeluarkan oleh orang awam. Pemandu lori juga mengalami kecederaan di bahagian kaki. Mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam untuk rawatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam pada itu, MED telah mengenal pasti 15 syarikat dalam sektor makanan dan minuman serta teknologi yang berpotensi untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Menterinya Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof berkata, syarikat terbabit disasar disenaraikan tahun ini dalam usaha akan membuka peluang lebih besar kepada mereka mengembangkan perniagaan di luar Malaysia. MED juga telah mengenal pasti kira-kira 300 syarikat dan perusahaan kecil dan sederhana yang bersedia untuk mengeksport. Malah beberapa syarikat Malaysia juga disenarai pendek untuk menjalankan dapur halal di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Tahun lepas, Malaysia meluluskan pelaburan bernilai RM201.7 bilion berbanding RM200.6 bilion pada 2017. Pelaburan langsung domestik menyumbang 60% atau RM121.2 bilion daripada jumlah pelaburan, manakala pelaburan asing menyumbang baki 40%. Malaysia tetap pasaraya menarik bagi pelabur asing meskipun dengan ketidaktentuan faktor luaran yang turut memberi kesan kepada pergerakan pasaran saham dan mata wang negara. Malah penganalisis ekonomi yakin kepelbagaian portfolio negara mampu menangkis sebarang kesan luaran. Overall, we should still expect a current account surplus, right? Growth above 4.5%. So from that perspective, I think fundamentally with where bond yields are at the moment, I would say it's still relatively attractive still. What Malaysia has in its favour is its portfolio strategy, in that it has a number of countries that it's trading and is continuing to expand that. And so you're not dependent on one particular export corridor. Now that's where I think Malaysia is standing almost ahead of many countries in many ways. To confirm the LC. Terdahulu berlangsung forum meraih peluang pertumbuhan di ASEAN anjuran Standard Chartered Malaysia. Antara lain, panel turut bersetuju perdagangan intra-ASEAN perlu dipertingkat dengan potensi besar rantau ini dalam sektor komoditi, pembuatan dan modal insan. Fraser Anif Holdings Berhad FNN bersedia melaksanakan cukai gula yang bakal berkuat kuasa mulai 1 Julai depan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Lim Yi Hao berkata, ia merupakan cabaran besar buat syarikat kerana 90% daripada portfolio produknya akan terjejas ekoran cukai tersebut. Namun pihaknya komited membendung impak ke atas kebanyakan kategori yang terlibat dan mengurangkan kesan ke atas syarikat. We need to really try and test different combinations of alternatives to sugar in order to get something that our consumers will say, sugar kurang, tetapi memang sedap. It must taste just as good. Taste as good, very difficult. Tambah beliau, 3 hala tuju umum akan diambil bagi mengurangkan impak tersebut menerusi penyediaan resepi asal dalam saiz pak yang lebih kecil, mengurangkan resepi gula serta transformasi portfolio menerusi inovasi dalam kategori produk kesihatan. Terdahulu berlangsung taklimat media keputusan separuh pertama FNN. Kerajaan menangguh pelaksanaan duti eksais 40 sen seliter ke atas minuman bergula dari 1 April 2019 yang ditetapkan sebelum ini kepada 1 Julai 2019. Misi kemanusiaan Syria CARE 9.0 berlepas ke Turki pagi tadi.
Pasukan itu disertai 9 petugas termasuk 2 petugas media dari Media Prima Berhad, Mior Abdul Malik Rayani dan jurukamera Faisal Muhammad. Mereka akan berada di Turki, Syria dan Lubnan hingga 15 Mei depan untuk memantau proses pengagihan kempen Ramadan Al-Khair 7.0. Anggota misi juga akan mengadakan pertemuan dan perbincangan serta prospek kerjasama dengan beberapa pihak bagi memastikan kelancaran proses pengagihan bantuan kepada pelarian di negara berkenaan. Syria Care telah mengagihkan bantuan lebih 1.4 juta ringgit bagi fasa pertama kempen Ramadan Al-Khair 7.0. Ia hasil kutipan sejak kempen dilancarkan Mac lepas. Pengagihan membabitkan 6 kawasan di utara Syria iaitu Taftanaz, Afrin, Turkmenbareh, Jarablus, Latakia dan Idlib. Manakala di Lubnan ia dibuat di 4 kawasan iaitu Arsal, Beqa, Tripoli dan Akkar. Besar impaknya. Laris lepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Berita luar negara, Polis Sri Lanka hari ini mendedahkan nama 9 individu yang melakukan serangan bom pada sambutan Hari Easter yang mengorbankan 253 mangsa pada 14 April lalu. Pihak berkuasa juga mengumumkan bahawa aset kesemua penyerang itu akan disita mengikut Undang-Undang Anti Keganasan. Jurucakap Polis Ruwan Gunasekara berkata, kumpulan militan tempatan National Tawhid Jamaat NTJ menempatkan seorang pengebom bagi setiap lokasi terbabit kecuali Hotel Shangri-La dengan 2 orang penyerang. Salah seorang pengebom di Shangri-La adalah Zahran Hashim iaitu pemimpin kumpulan tersebut. Serangan itu turut disertai rakannya Ilham Ahmad Muhammad Ibrahim. Abang Ilham iaitu Insyaf Ahmad pula terbabit dalam serangan di Hotel Cinnamon Grand. Sementara hotel ketiga iaitu Hotel Kingsbury diserang oleh suspek yang dikenali sebagai Muhammad Azam Mubarak Muhammad manakala isterinya kini dalam tahanan polis. 5 suspek lain ditempatkan di gereja turut didedahkan polis. Thailand mengumumkan perkahwinan bakal Raja negara itu, Raja Maha Vajiralongkorn dengan pasangannya, Permaisuri Jeneral Suthida Vajiralongkorn. Pengumuman itu dibuat 3 hari sebelum upacara pertabalan baginda yang bakal berlangsung mulai 4 Mei hingga 6 Mei ini. Menurut dekri diraja, perkahwinan dengan Suthida dilangsung mengikut tradisi dan undang-undang. Suthida 40 tahun sebelum ini pernah berkhidmat dalam unit khas pengawal raja dan merupakan bekas pramugari Thai Airways. Vajiralongkorn yang berusia 66 tahun menaiki takhta diraja Thailand berikutan kematian bapanya Raja Bhumibol Adulyadej pada Oktober 2016 selepas memegang jawatan itu selama 70 tahun. Raja Thailand itu pernah berkahwin sebanyak 3 kali sebelum ini dan bercerai dengan isteri ketiga Puteri Sri Rasmi pada 2014. Pasangan tersebut turut dikurniakan seorang putera yang dijangka bakal menjadi pewarisnya. Besar impaknya. Laris lepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kejohanan skuash individu Asia 2019, 8 pemain negara meneruskan kemarahan ke pusingan ketiga hari ini dengan tumpuan kepada 2 pemain wanita utama negara Lau Wee Wen dan Sivasanggari Subramaniam yang menepati ramalan mudah menewaskan lawan masing-masing di pusingan kedua semalam. 12 pemain negara terus melangkah ke pusingan kedua semalam selepas mendapat bye. Sivasanggari memulakan perlawanan pertamanya dengan garang bertemu lawan dari Thailand Pranghatai Pongratana. Dia tidak memerlukan masa yang lama menyingkirkan lawannya straight set 11-1, 11-1, 11-1 hanya dalam tempoh 11 minit perlawanan. Hari ini Sivasanggari akan bertemu rakan senegara Aifa Azman. Today was pretty easy. Of course I didn't take it easy. Still on jet lag, but I try to just play my game and always stay on top. Don't take it easy, Turut menjadi tumpuan aksi Lau Wee Wen yang menentang rakan senegara Chan Yi-wen. Di set pertama, Wee Wen menang mudah meninggalkan Yi-wen 11-5. Yi-wen cuba bangkit di set kedua dan ketiga, namun Wee Wen nyata lebih berpengalaman menewaskan juara PSA Jelajah Dunia Sirkit 1 yang lalu dengan 11-8, 11-1. Dalam pada itu, kategori lelaki, juara PSA Jelajah Dunia Sirkit 1 Muhammad Syafiq Kamal menunjukkan prestasi memberangsangkan apabila berjaya melangkah ke pusingan ketiga. Bertemu lawan dari Korea Selatan Lee Se-hyun,
nyata bukan lawan mudah, namun dia tetap berjaya menguasai permainan, menang 11-9, 11-7, 11-4. Bagaimanapun, nasib berbeza dialami juara PSA Jelajah Dunia Sirkit 2. Adin Izraki gagal mengulangi prestasi sama, tewas kepada Ryonosuke Tsuke dari Jepun dengan 11-3, 11-5, 11-6 dalam tempoh 35 minit. My game plan is not work that much. You just keep volley every my ball. So I think I think I didn't really prepare that well for the second match today. Yeah. Buletin 1.30 sampai ke penghujung. Mengakhirinya, saksikan persembahan penari Syria di Rumah Opera Damsyik yang mengasyikkan. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat dan Assalamualaikum.